Apabila mati seorang manusia, terputuslah amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ayuh kita perbanyakkan amalan baik ini dengan berinfak kepada dana pembinaan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Semoga infak ini kita dimurahkan rezeki dan pahala insya-Allah. Masya Allah, seronok kan apabila nak menuju ke bulan Ramadan ini, macam-macam pesanan, nasihat, peringatan yang kita dapat untuk diri kita sendiri dan juga kita sampaikanlah perkara-perkara yang bermanfaat kepada sahabat kita, rakan-rakan, ahli keluarga kita terutamanya. Baiklah, pagi ini pula topik kita sangat menarik, godaan syaitan akan kemiskinan. Dia bila cakap tentang road to Ramadan ni memang syaitan banyak betul mengganggu. Ini berkenaan dengan kita nak berinfak, bersedekah, berwakaf tapi kita masih lagi dalam berkira-kira. Jom kita nak bersama dengan pendakwah dan juga wakil Surau Al-Muhajirin yang berbahagia Ustaz Iqbal Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat lagi bersua dengan Ustaz. Syukur. Ustaz, pagi ini secara mukadimahnya Ustaz, pastinya ramai penonton setia kita ingin mengetahui tentang tajuk kita. Kenapa agaknya kita memilih tajuk godaan syaitan akan kemiskinan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sidang penonton yang dirahmati, yang diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mudah-mudahan perkongsian yang singkat pada pagi ini membawa manfaat kepada diri saya dan kita semua insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 268 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, syaitan menjanjikan kalian dengan kemiskinan dan kepapaan, yakni jika kamu bersedekah dan menderma, dan menyuruh kamu melakukan perbuatan keji, yakni bersifat bakhil dan bersifat kedekut. Sedang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kalian akan keampunan daripadanya dan kelebihan kurnianya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha luas rahmatnya dan maha meliputi pengetahuannya. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ayat ini kita dapat tahu bahawa antara salah satu godaan syaitan ke atas manusia untuk mengalihkan hati manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan menakut-nakutkannya dengan kemiskinan dan kepapaan, sehingga dia menyangka kehidupannya hanya di dunia ini dan melupakannya dengan kehidupan akhirat. Jadi Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan syaitan menggunakan taktik dan juga teknik dengan menakutkan kemiskinan dan kepapaan ke atas manusia, yang mana jika dia keluarkan daripada poket dia untuk bersedekah, untuk menderma, maka dia melihat kekurangan berlaku pada dirinya, pada hartanya, sehingga dia boleh jatuh kepada bankrupt, dia boleh jatuh kepada muflis, dia boleh jatuh kepada kemiskinan dan kepapaan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan yang sebaliknya, iaitu gandaan terhadap apa yang disedekahkan, dan itu adalah didasari penyakit bakhil dan kedekut itu adalah didasari dengan dasar sifat manusia, iaitu cinta kepada harta, cinta kepada dunia. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta dunia adalah ibu kepada segala kejahatan. Ustaz, syaitan ni memang musuh utama kita Ustaz. Kalau kita boleh nampak dia tak apa Ustaz, ni kita tak nampak dia dengan segala godaan, bisikan dan sebagainya Ustaz. Apa yang perlu kita lakukan untuk menjadikan sesuatu itu sebagai benteng ataupun perisai agar syaitan itu jauh nyah daripada kita? Baik. Antara salah satu package ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita di dunia ini adalah yang bernama godaan syaitan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apakah penawar kepada godaan syaitan tersebut. Dalam hal yang kita bincangkan ini, yang pertama adalah sifat qanaah. Kita melatih hati kita untuk memiliki sifat merasa cukup dengan apa yang Allah SWT tetapkan kepada kita dan apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kehidupan akhirat kita, dan kita tidak takut kepada kemiskinan. Kita tidak takut kepada kepapaan. Bahkan setiap yang kita sedekahkan itu, harta kita tidak berkurang. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bersedekah, kita nampak macam poket kita berkurang. Nampak macam purse kita berkurang. Nampak macam kita punya balance account bank kita berkurang. Tapi Allah SWT menjanjikan bahawa ianya tidak berkurang. Ianya bertambah. Dan itu adalah janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah SWT tidak memungkiri janji. Dan sebuah sabdaan Rasulullah SAW, baginda bersabda, harta tidak sekali-kali akan berkurang dengan bersedekah.
Maka apabila kita bersedekah, Syekh Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwadi Syarah Tirmizi mengatakan bahawa dengan sedekah keberkatan akan dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga manusia akan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan rezeki kepadanya. Masya Allah, tak perlu risau, tak perlu bimbang, gusar apabila akaun ataupun duit kita semakin berkurang kerana kita berinfak, bersedekah, maka ia tidak mengurangkan sedikit pun harta kita. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, ramai yang ingin mengetahui sedikit sebanyak perkembangan terkini tentang Surau Al-Muhajirin Kajang Utama ini. Bagaimana agaknya dari segi pembinaannya, bagaimana dananya setakat ini, dah berapa terkumpul dan berapa lagi yang perlu kita kutip, Ustaz, silakan. Baik, Surau Al-Muhajirin Kajang Utama berhasrat untuk mengembalikan kegemilangan ummah dengan menghidupkan fungsi surau dengan sebaiknya, sekaligus menjadi surau yang terbaik di daerah Hulu Langat. Dan anggaran pembinaan yang dirancang adalah 10 juta ringgit. Surau Al-Muhajirin Kajang Utama asalnya dibina pada 25 tahun yang lepas, yang pada permulaannya menampung 350 jemaah, dan kemudian tahun demi tahun jemaah semakin bertambah, dan pada ketika ini surau menampung 2,500 jemaah, dan itu pun masih belum mencukupi lagi, kerana surau ini telah dinaikkan taraf kepada surau Jumaat pada beberapa tahun yang lepas, dan surau ini telah menjalankan pelbagai aktiviti di dalamnya, dengan solat berjemaah, dengan aktiviti masyarakat, dengan program motivasi dan majlis ilmu dan sebagainya berjalan rancak. Maka AJK Surau Al-Muhajirin Kajang Utama telah bermusyarat dan bersepakat menetapkan untuk membina secara keseluruhan Surau Muhajirin Kajang Utama ini, memandangkan kepada taman-taman di sekitarnya yang telah pesat membangun dan tidak dapat lagi menampung bilangan jemaah, dan AJK Surau Al-Muhajirin Kajang telah memohon daripada pihak JAIZ untuk mengubah suai surau ini, dan kebenaran telah diberikan, dan setakat ini jumlah yang terkumpul adalah RM10,000. Alhamdulillah. Dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penginfak dan penderma yang budiman. Tetapi kita masih perlukan jumlah 9.9 juta ringgit lagi daripada anda sekalian, insya-Allah. Baiklah, segala maklumat tertera di kaca TV anda sekarang ini. Ada Facebook, Telegram, akaun bank juga ternyata di situ. Anda boleh terus tangkap layar ataupun screenshot sahaja segala maklumat. InsyaAllah bila tiba sampainya waktu gaji ke, murah rezeki banyak masuk, insyaAllah sama-sama kita berikan sumbangan buat dana Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Baiklah Ustaz, sedikit kata-kata akhir daripada Ustaz, silakan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita dan memberkati setiap daripada ringgit yang kita infakkan. Amin, insyaAllah. Dan kita hendaklah sentiasa sedar bahawa kehidupan dunia bukan kehidupan kita yang terakhir. Selepas ini kita nak bawa bekalan untuk masuk dalam bank akhirat. Maka bersedekahlah, jangan buang masa, bersedekahlah hari ini dan konvertkan segala harta yang kita ada untuk kita pakai dalam harta yang bentuk yang hakiki di alam akhirat nanti, insya-Allah. Itulah yang kita mahukan. Masya-Allah, kita bersama dengan pendakwah dan juga wakil Surau Al-Muhajirin yang berbagai Ustaz Iqbal Zain. Terima kasih Ustaz atas segala pesanan dan juga nasihat. Insya-Allah sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita dan sama-sama kita membantu Surau Al-Muhajirin Kajang Utama ini. Insya-Allah kita doakan juga semoga cepat-cepat dapat direalisasikan. Moga-moga ramai lagi dermawan di luar sana Ustaz yang turut sama. Insya-Allah kita kan rakyat Malaysia yang begitu pemurah sekali. Jom sama-sama kita membantu berinfak, bersedekah kepada mereka yang memerlukan ketika ini, iaitu Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. InsyaAllah kita doakan di sini. Dan insyaAllah jumpa lagi selepas ini tentunya dalam Assalamualaikum. Apabila mati seorang manusia, terputuslah amalannya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ayuh kita perbanyakkan amalan baik ini dengan berinfak kepada dana pembinaan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Semoga infak ini kita dimurahkan rezeki dan pahala, insya-Allah.